Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati ahli jamaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di dalam satu majlis mengerjakan amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu sembahyang yang difardukan kepada kita. Malam ini bila mana kita menyebut tentang kefarduan, teringat saya dengan hadis di mana seorang sahabat Nabi minta nasihat dengan Nabi. Nama sahabat ini Ummu Anas. Kalau kita dengar Ummu Anas ni lelaki ke perempuan? Perempuan lah, jelas perempuan. Kalau lelaki pakai nama Ummu Anas ni tak kena lah. Tak kena dari sudut penggunaan bahasa dan penggunaan kebiasaan pun tak kena. Ummu Anas tanya Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah nasihat kepada saya, ausini, bagi wasiat. Wasiat ni macam minta nasihat lah, minta petunjuk, minta bagi sepatah dua kata. Rasulullah kata kepada Ummu Anas, uhjuril ma'asi fa innaha afdalul hijrah wahfizi faraidi fa innaha afdalul jihad wa aksiri min dzikrillah. Ini pesan Nabi kepada Ummu Anas, terus kepada kita semua pada malam ini. Apa maksud daripada perkataan itu? Maksud dia Nabi kata, hindarilah maksiat. Uhjuril ma'asi, hindarilah maksiat. Jangan mendekat dengan maksiat, jauh-jauh. Fa innaha afdalul hijrah, kerana kamu menghindari maksiat adalah sebaik-baik hijrah. Ini bulan hijrah baru mula baru habis bulan pertama kot malam ni. Habis malam ni kah? Oh, habis dah no? Masuk Safar dah apa? Tak apa pasan tu. Dan Nabi kita kata yang kedua, wahfizi faraidi, jagalah kefarduan, pelihara kefarduan. Fa innaha afdalul jihad, sesungguhnya bila kamu pelihara kefarduan, itu adalah sebaik-baik jihad. Jihad ini satu perkataan yang hari ini sensitif. Bunyi silap macam bunyi bom. Duduk dalam lapangan terbang silap sebut kata ada bom dalam beg hang. Lepas tangkap bunyi perkataan kita tu, polis macam pasal apa? Sensitif. Cukup memberi tarikan kepada orang-orang yang menyiasat. Hari ini bila sebut tentang jihad, mereka ni nak pergi jihad pula dah. Dah, sebaik-baik jihad menjaga kefarduan. Dan Nabi sebut rangkap yang ketiga apa dia? Wa aksiri min dzikrillah,
Dia sebut kepada orang perempuan tu, dia bunyi wa aksiri. Kepada kita ni wa aksir, ialah perbanyakkan. Dia sebut ke orang perempuan ni, dia ada tanda-tanda yang membezakan antara lelaki dengan perempuan. Dia kata perbanyakkan berzikir. Jadi 3 rangkap ini nasihat bukan kepada Ummu Anas saja, kepada kita semua. Kita nak berjihad, jihad apa yang paling baik? Jaga kefarduan. Fardu banyak. Sembahyang fardu, puasa fardu, kehormatan kita, menjaga kehormatan fardu. Pasal apa saya kata fardu? Ada satu hadis Nabi. Ni mukadimah, kalau baca tak baca lagi lah. Saya pergi cari lagi tak. Mana ustaz baca hadis ni? Pernah pergi satu tempat baru buka mukadimah. Ustaz baca kitab lain. Dah kitab tu cuma tak baca, tak masuk lagi. Baru duduk dalam mukaddimah. Satu hadis bila Nabi sebut ayyuma imra'atin, mana-mana perempuan yang mati dalam keadaan dia menjaga solatnya, dia menjaga puasanya, dia menjaga kehormatan dirinya, dia taat kepada suaminya, maka Allah Ta'ala menyediakan baginya peluang untuk masuk daripada mana-mana pintu syurga. Nak pilih pintu mana? Pintu atas ke, pintu bawah ke, pintu hebat ke, pintu tak hebat ke? Pilih. Pasal apa? Dia jaga kefarduan solat, dia jaga kefarduan puasa, dia jaga kefarduan menjaga kehormatan dirinya, dia taat pada suaminya. Ini kefarduan-kefarduan yang ada, maka dia pelihara. Allah Ta'ala bagi. Nak masuk syurga mana pun silakan. Orang lelaki tak ada Allah tu, no? Nak taat kat siapa? Kita nak taat kat siapa? Kat isteri kan? Tak, kita jadi pemimpin. Bila jadi pemimpin, isteri taat kepada kita. Kita kena buat gaya pemimpin. Kalau kita kata nak jadi makmum pada bini, ini bukan dia. Kita jadi orang yang menahodai. Naik kapal itu dia nahoda. Jangan dia yang ikut kapal. Jadi keadaan tu kita kata tak seharusnya berlaku. Jadi malam ini saya mai ni, nama saya Muhammad Bilal bin Muhammad Zain. Sebutlah. Mai sekali sekala, lama-lama hujung-hujung juntai. Jauh-jauh sekali kan mai sebut. Baru ni buka satu laman internet YouTube. Tekan-tekan Muhammad Bilal, naik muka lain. Pasal apa naik muka lain? Mungkin kawan saya dia bubuh nama saya. Tak apalah, tak ada masalah, tumpang tang nama lah. Naik hak besar sikit, Ustaz Ibrahim lah tu. Jadi dia mai sini lah juga. Dia mai sini, dia rakam Muhammad Bilal. Tak ada masalah apa, cuma sebut je lah. Jadi alhamdulillah malam ini saya menggantikan Al-Fadhil Ustaz Hafiz bin Mustafa Lubis. Ada keuzuran untuk terbang ke Indonesia. Saya ada urusan sikit lah. Ada urusan yang tak dapat diwakilkan, ada urusan yang boleh diwakilkan. Tak dapat tidak terbang. Terbang tu nak kena minta ganti. Malam ini kita akan membacakan sedikit daripada perkataan yang ada di dalam kitab Ta'lim Muta'allim pada muka surat 39. Betul nak abang no? 39 ke 29? Tak perasan. 39. Di dalam adab-adab menghormati ilmu dan ahlinya. Siapa ahli ilmu? Ahli ilmu tu kita. Ni hak mengaji ni ahli ilmu. Kau nak kena jadi tok guru lu ahli ilmu. Tak. Yang mempelajari ilmu adalah ahli ilmu. Dan tingkatan-tingkatan ahli ilmu ni banyaklah. Dia ada hak baru mula, dia ada hak nombor 2, seterusnya yang ke atas. Perkataan kita ambil daripada setengah daripada menghormati guru. Setengah daripada adab menghormati guru
iaitu ialah memuliakan anak-anaknya dan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya. Muka surat 39, kita kata apa, perenggan yang akhir lah. Setengah daripada menghormati guru itu ialah memuliakan anak-anaknya dan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya. Ini ada, kalau kita nak lihat seseorang itu beradab bukan di perkataannya. Nak tengok orang tu beradab ke, ada ilmu ke apa, jangan tengok pada perkataan sahaja. Tengok kepada tindakan dia, perbuatan dia. Contohnya bila kita sembahyang, di dalam sembahyang Nabi kita kata buatlah sutrah. Sutrah ni benda apa? Satu benda yang kita letak di hadapan ketika mana kita solat. Sekiranya ada manusia yang nak melalui hadapan kita tu, dia boleh lalu. Pasal apa? Kita dah letak sempadan. Nabi kata letaklah sutrah, satu sempadan, walaupun anak panah duduk di medan perang, tak ada benda lain, ada anak panah, tak anak panah depan. Sembahyang kita dah ada sempadan, orang lalu depan tidak bersalah. Tapi kalau kita sembahyang dalam keadaan tidak meletakkan sesuatu, sama ada handset, pen, kain serban, sejadah, maka kita kata orang yang lalu tu dia serba salah nak lalu. Kerana ada satu perkataan menyebut barang siapa yang nak lalu depan orang sembahyang, lebih baik daripada dia, mana dia, orang nak lalu depan sembahyang tu, lebih baik dia tunggu 40 tahun daripada dia lalu. Mana dia dosa ataupun kesalahan tu besar. Lalu depan orang sembahyang tu, yang depan orang sembahyang bila orang lalu tak ada, tahan tangan. Pasal apa? Jangan melalui di hadapan orang sembahyang. Kalau kita betul-betul darurat, carilah satu cara yang mana tidak lalu depannya. Cara lain. Nak buat macam mana? Tu kita kena tambah ilmu lah. Ahli ilmu ni dia suka menambah ilmu. Jadi antara tugas ahli ilmu, tambahlah ilmu yang ada di dalam dada kita. Apabila kita menyebut tentang antara kemuliaan, kaedah menghormati guru, kita hormat anak dia. Contoh kita kata, cara mudah kita nampak hari ni, Datuk Mufti kita, nama dia Datuk Badaruddin Haji Ahmad. Anak dia nama apa? Nak panggil Husam saja pun, nak panggil Ustaz dah pula ni, Ustaz Husam. Anak dia tu, mana dia antara tanda kita menghormati dia sebagai guru-guru kita, kita menghormati juga anak dia. Tu nampak gambaran lebih mudah lah kan. Senang sebut nama. Sebut nama orang lain takut tak kenal. Sebut nama hak mudah-mudah. Bagaimana kita menghormati dia? Ini dia bawa beberapa cerita. Dia bawa dengan beberapa cerita. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, menceritakan bahawa ada seorang ulama besar Bukhara. Apabila beliau duduk mengajar di dalam majlis ilmunya, beliau terkadang bangun di tengah-tengah waktu mengajar. Tengah waktu mengajar bangun. Tengah waktu mengajar bangun. Orang heran pasal apa ni? Ada sekenit ke duduk bawah kerusi ni? Kadang-kadang orang duk tanya macam-macam, pasal apa duk bangun ni? Tok guru sedang mengajar, tiba-tiba duk bangun. Tak ada cerita apa, bangun, duduk. Bangun, duduk. Pelik. Kita kata ni amalan apa ni? Kan? Pelik kita. Lalu mereka bertanya. Orang pun bertanya kepadanya tentang perlakuan tersebut. Beliau menjawab, anak guru saya sedang bermain dengan kanak-kanak lain di jalan. Depan tu ada jalan,
anak tok guru dia sedang main-main depan tu. Terkadang dia mendekati pintu masjid ini, maka apabila saya nampak dia, saya pun bangun kerana menghormati guru saya. Kita tak ada kan? Anak cikgu tak anak cikgu. Hang salah aku balut, hang lawan cakap kena. Dan kita tu ialah undang-undang ni tak salah kalau kita jalankan, tapi jangan cengih sangat. Kita ambil sama adab-adab ni. Saya hormat kamu. Kalau anak cikgu kan, saya hormat kamu, tetapi atas tindakan salah kamu, saya kena ambil tindakan. Saya ambil tindakan. Ni kadang-kadang tak dan buat salah lagi. Hang ingat hang anak cikgu, aku tak boleh buat kan? Marah lagu tu. Ni adab tak kena. Cikgu tu cikgu kita. Ilmu yang kita dapat daripada cikgu tu, walaupun ABC. Kita kata ABC ya pun tak kenal ABC, tak boleh baca. Tak tahu aku ada hak mula langkau patah tu weh. A tu weh. A B U. A dia tak payah kenal lah, dia lompat tu weh, batang tu weh. Dia tak mengejar lah. Ini tak kena. Ada hormat kepada guru, hormat kepada anak dia. Kita baca ni berkenaan kisah seorang pengarang daripada kitab Hidayah. Kitab Hidayah ni kitab apa tau? Kita duduk mengaji lama kot ni. Kitab Hidayah ni kitab fiqh mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah. Antara silibus yang kawan-kawan kita mengaji di Syria sana. Saya pernah di Syria, kawan-kawan yang mengaji dalam aliran fiqh mazhab Imam Abu Hanifah menggunakan silibus kitab ni lah, kitab Hidayah. Macam kita guna kitab Iqna, kita guna kitab Matan Abi Suja', mereka guna kitab Al-Hidayah. Pengarang dia cerita berkenaan kisah seorang ulama besar bangkit waktu dia mengajar, sehingga menimbulkan rasa pelik. Tak tahulah kalau kita tak rasa pelik. Saya pelik, tengah-tengah mengajar Tok Guru bangkit, tengah-tengah mengajar bangkit. Ni apa pasal ni Tok Guru? Tak, saya tengok anak Tok Guru saya duduk main depan pintu. Saat-saat dia main duduk dekat pintu tu, saya pun bangkit menghormati guru saya, pasal dia anak guru saya. Sampai terah tu kita boleh terah tu, boleh no jumpa anak Ustaz Pik ke, kau tempik apa? Hang main mana ni? Ni tempik ni satu kaedah yang kadang-kadang boleh diterima, kadang-kadang tak boleh diterima. Jadi kita kata mengambil faedah daripada kisah tadi, marilah sama-sama kita menghormati anak-anak kepada guru kita. Imam Fakhruddin Al-Arsabindi, ketua ulama Maru, tak tahu nak baca baris kot mana ni, bawa satu kitab Arab, dia tak buh baris juga, kitab Arab ta'lim muta'alim juga. Dia kata Maru kau, Muru kau apa, sebutlah Maru. Tang mana tempat ni, kita tengok di bawah itu dia sebut sebuah bandar di Khurasan. Khurasan ni belah-belah Iran tu, dikenali dengan Maru Syahijan. Nabi pernah bersabda kepada Sayyidina Buraidah ibn Husayb tentangnya, dan baginda mengatakan, bandar ini dibina oleh Zulkarnain. Uzair pernah bersembahyang di dalamnya. Ini ada satu riwayat yang dibawa berkenaan ucapan Nabi kepada sahabat. Rujukan ada situ. Kalau kita rasa tak puas hati, hadis palsu kot, cari tengok. Dan kadang-kadang kita rasa tak yakin, cari tengok orang bagi rujukan. Mari sama-sama kita mentelaah. Salah ke nak mentelaah? Tak salah, menambah ilmu pengetahuan. Sultan negeri itu sangat menghormatinya. Sambung daripada perkataan tadi, Imam Fakhruddin Al-Arsabindi, ketua ulama Maru, Sultan negeri itu sangat menghormatinya. Beliau berkata,
Sesungguhnya saya mendapat kedudukan ini adalah kerana khidmat saya kepada guru. Saya pernah berkhidmat kepada guru saya Imam Abu Yazid Ad-Dabusi. Saya membantunya dan memasak makanannya selama 30 tahun, sedangkan saya tidak pernah makan makanan tersebut. Ni cerita bagi kita. Bila kita dengar cerita, boleh kau buat lagu tu. Ni orang duk buat dah. Kita boleh buat tak? Boleh. Saya kan kita nak buat. Apa Imam Fakhruddin buat? Dia kata saya masak kepada tuan guru saya 30 tahun. Saya masak tu saya tak makan makanan tu. Maknanya dia tak jamah. Dia rasa masin, manis, pahit. Dia rasa. Tapi dia nak jamah kau ambil sepaha ke ketui ke tak. Dia masak kepada guru dia. Bukan 3 bulan. Kita 3 bulan pun tak larat duk dah. 30 tahun. Mana dia kalau abang hak pakai spek ni duk masak kat tok guru dia, kat cikgu dia lah, 30 berapa abang? 39 ke 40 tahun baru lepas jadi tok guru. Saya apa? Khidmat dekat tok guru. Ni cerita nak bawa kepada kita, ilmu ni bukan semata-mata baca. Ilmu ni baca, beramal dan berterusan dalam beramal yang dipanggil dengan istiqamah. Kalau takat baca, ya kamu ada pengetahuan, keberkatan tak pasti lagi. Kamu nak guna ilmu itu tak pasti lagi. Pasal apa? Ada cerita ketiga. Tapi secara ringkasnya cerita ketiga ini, orang yang berilmu dah jadi guru, tiba-tiba tok guru mai kampung dia, mai negeri dia, dia tak ziarah tok guru dia. Tok guru dia tanya, tok guru dia pergi ziarah dia, dah dia tak ziarah tok guru dia pergi ziarah dia. Tok guru tanya apa? Hari tu pasal apa tak mai ziarah saya? Dia kata saya sibuk dengan ibu saya. Saya sibuk dengan ibu saya khidmat, bantu, berbakti dengan ibu saya tak berani tinggal. Nabi, tok guru dia kata apa? InsyaAllah nanti umur panjang. InsyaAllah umur panjang. Dia pun umur panjang, berbakti kepada ibu dia dengan baik, tapi pengajiannya tidak pernah teratur. Saat ada, saat tak ada. Saat ada, saat tak ada. Mai cukup je hari, ada tak pengajian ni? Tak ada kot, minggu lepas tak ada. Tak teratur. Dia orang tak jadi orang yang sentiasa duduk di dalam pengajian. Pasal apa? Tok guru terasa hati. Mai negeri Kedah, tiba-tiba anak murid dalam negeri Kedah tak mai ziarah. Terasa hati. Tanya pasal apa? Pasal duduk tolong mak. Tolong mak ni bukan tak boleh, baik, satu benda yang baik. Tapi jaga hati guru juga antara benda yang baik. Guru ni ibarat ayah kita. Kalau lelaki, perempuan ibarat mak kita. Ibarat tak bolehlah pergi sentuh, tak batal sembahyang, tak ada lah. Ibarat dia tu ibu dan ayah kita di dalam ilmu. Mak kita melahirkan kita, guru kita memberi, mendidik kita. Kalau kita tak menghormati dia, maka tidak ada keberkatan dalam ilmu. Ada orang kata saya boleh mengaji, takat nak baca kitab ta'lim muta'alim, saya baca sendiri khatam banyak kali dah pun. Tapi bila kita berguru, kita menadah dengan orang yang sepatutnya, hak ni dia rasa kelazatan untuk kita mengaji, nak beramal. Kalau tidak, kita akan baca, tak ada apa. Imam Fakhruddin Al-Arsabindi biasa. Tapi bila kita berguru, dia ada kaedah-kaedah dia. Bagaimana kita nak ikut dengan kaedah tersebut. Pernah satu ketika seorang ulama terkenal, Syamsul A'immah Al-Halwani rahimahullahu ta'ala, keluar dari Bukhara
dan beliau tinggal di sebuah kampung akibat satu kejadian yang berlaku kepadanya. Anak-anak muridnya datang menziarahinya kecuali Imam Abu Bakar Az-Zarnuji. Nama nak murid tu pun imam lah. Tapi pasal apa tak main ziarah? Ada pasal. Bukan kata dia main tak main saja, ada pasal. Lalu apabila Syekh Halwani bertemu dengan Imam Abu Bakar, beliau bertanya, kenapa kamu tidak datang menziarahiku? Tok Guru tanya ni satu benda. Kadang-kadang dia tanya nak perbetui kita. Dia bukan tanya saja. Dia kata, kenuri ni besar no. Dia tanya kenuri besar tu ada lah pasal. Ada orang mengaji ni tak patut buat kenuri ni yang ada benda-benda tak bagus dalam dia. Contohlah dia kata kenuri ni besar no. Meriah tengok. Ada lagu, ada macam-macam lah. Qasidah ada, lagu Putih Cinta pun ada, macam-macam. Dia sebut tu bukan sebut saja, dia sebut tu kena fikir. Ni guru. Dia taklah straight. Dia tak katalah, hai tutup. Ni semua mengarut. Dia tak kata macam tu. Dia kata, meriah elok kenuri ni no. Rasa syok boleh duduk dalam suasana bunyi-bunyi. Kita kena perhati apa yang tak kena dalam kenuri kita. Dalam kita bina masjid, adakah binaan masjid kita tu ada benda yang songsang? Songsang ni tak betul lah. Ni kita kata kita kena perhati. Lalu dia bertanya, kenapa kamu tidak menziarahi saya? Jawabnya, saya sibuk berkhidmat kepada ibu saya. Elok dah khidmat dengan ibu? Elok. Kita ni diajar oleh, kita kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana seorang sahabat Nabi namanya Talhah bin Muawiyah. Ini satu hadis. Talhah kata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kata kepada baginda, ya Rasulullah, saya nak pergi jihad. Saya nak pergi perang. Saya nak pergi masuk ke medan perang, nak berperang. Saya tak mau duduk di kampung saja-saja, saya nak pergi perang. Kalau ada seruan jihad, saya nak pergi perang. Rasulullah tanya dia, wahai Talha, kamu ada mak lagi tak? Satu soalan. Talha kata, ya, saya masih ada mak. Apa jawab Nabi? Nabi kata, ilzam. Maksudnya kamu kena berbakti kepada ibu kamu. Syurga kamu ada di sana. Tak payah pergi perang. Ada orang yang kena pergi perang. Tapi macam Talha ni, dia ada ibu. Kalau dia tinggal ibu dia, siapa yang akan mengurus ibu dia? Tak ada orang. Nabi kata apa? Berbaktilah kepada ibumu, syurga kamu ada di sana. Walaupun ada orang sebut hari ni dalam apa dia, dalam media, WhatsApp apa semua ni, hadis syurga di bawah tapak kaki ibu tak betul. Ya, kita tak ada masalah kalau jumpa dengan dalil dia kata tak betul, kita pun tumpang kata tak betul. Tapi hadis tadi ni makna dia lebih kurang. Berbakti, ilzam rijlaiha, disebut kamu tetaplah bersama dengan, di bawah pangkuan dia, fasammal jannah, maka kamu akan mendapatkan syurga. Yalah, hak orang kata palsu tu palsu lah kita kata, tapi makna dia cukup kita kata bawa makna macam al-jannatu tahta aqdamil ummahat, syurga bawah tapak kaki ibu tu. Makna tak lari. Perkataan mungkin kita kata ni hadis yang diada-adakan, mungkin saya yang berlegar tu macam-macam. Hadis ni tak betul semua. Tu hadis mana hak betul? Tak habaq pula hadis hak betul. Dia kata hak tak betul ya. Jadi orang pun malas guna hadis. Sebab hak tak betul itu dibawa dalam media kita banyak. Jadi kalau kata kita nak kata tak betul, masukkan hadis yang betul. Alternatif kepada kita kata kita tuhmah ataupun kita kata kepada satu-satu hadis, supaya orang lain tak keliru. Hari ini orang awam banyak, bila kita masukkan satu-satu bahan, dia terima lah. Kadang-kadang dia tak cek lah, dia terima. Jadi hati-hati dalam menyampaikan bahan.
Syekh Alwani lalu berkata, dah dia jawab, saya sibuk berkhidmat kepada ibu saya. Syekh Alwani lalu berkata, kamu akan diberi nikmat umur, tetapi kamu tidak akan merasa kemanisan ilmu. Ini bila Tok Guru bukan sumpah, tapi dia kata terasa hati. Sibuk pun tinggal sat, bukan tak boleh tinggal. Tinggal sat, suruh orang jaga sat, pergi jumpa Tok Guru. Bukan suruh duduk dengan Tok Guru 24 jam, dah. Pergi jumpa, tanda hormat. Tok Guru dia kata apa? Kamu akan panjang umur, kamu akan dapat nikmat, tetapi kamu tidak dapat kemanisan ilmu. Ilmu ni manis ke? Ilmu ni bila kita tahu dia seronok. Antara seronoknya tahu ilmu ni, kita pakai baju, selama mana kita pakai baju, pahala berjalan. Buat lagu mana tu? Imam Ghazali pesan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Balik kita boleh tengok. Dia pesan ketika mana awal pagi, ketika mana mula sarung baju, dia pesan kata, berniatlah untuk menutup aurat. Selama mana kamu pakai, kamu di dalam ibadah, pahala duk jalan. Ni kita duk pakai malam ni tak mau nak buang, sampai pergi esok, pahala duk jalan. Jadi kita ni seronok tak bila dapat ilmu yang macam tu? Seronok. Dia ada kemanisan dia. Kita suka nak buat. Inilah manisnya ilmu. Manisnya lagi banyak. Tapi kita nak jumpa manis tu, nak kena tekun di dalam mempelajari sesuatu ilmu. InsyaAllah kita akan dapat kemanisannya. Memang begitulah keadaannya. Dah Tok Guru kata, kamu akan diberi nikmat umur, tetapi kamu tidak akan merasakan kemanisan ilmu. Memang begitulah keadaannya. Kebanyakan masanya adalah di kampung bersama ibu dan keluarganya, tetapi kelas pengajiannya tidak pernah teratur. Ustaz boleh pergi mengajar, Ustaz tak boleh pergi mengajar. Saya apa? Senak perut lah, macam-macam lah. Kita sebagai tuan rumah, bila ustaz tak boleh main mengajar, kita jangan marah. Saya dalam adab-adab tuan rumah dengan tetamu ni macam tu lah. Tuan rumah kena berlapang dada. Tetamu pun janganlah dia kerap sangat. Kalau memang dia berkeuzuran betul-betul, tak payahlah. Kalau boleh tu jangan kerap sangat. Jadi tuan rumah berlapang dada untuk meminta keuzuran. Tuan rumah boleh minta keuzuran. Orang nak main ziarah rumah kita, tuan rumah kata, ish, minta maaf banyak, hari ini ni ada urusan penting, tak boleh nak main ziarah. Tuan rumah boleh minta uzur. Tetamu pun boleh minta uzur tak? Kalau sekiranya munasabah, boleh minta uzur, tak ada masalah. Islam ni bukanlah sampai tak boleh nak ubah langsung. Dalam bab minta uzur, nak mai, janji nak mai, tak mai, ini mana ada, tidak ada masalah untuk kita kata menerima betullah ansur. Barang siapa yang gurunya terasa hati kepadanya, maka hilanglah keberkatan ilmu dan sedikit sangat yang akan dapat dia manfaatkan daripada ilmunya. Ada orang mengaji tapi tak nampak macam orang mengaji. Pasal apa? Pasal dia mengaji, lepas pada dia mengaji, dia tunjai Tok Guru dah. Tunjai faham elok no? Dia kata, Tok Guru aku mengaji BA, aku master. Dia tahu apa? Kalau kita banding Tok Guru dulu dengan Tok Guru, kita kata anak-anak kita yang ambil PhD lah, Tok Guru kita kemas lagi. Kalau kita kata Tok Guru kita kadang-kadang sampai ijazah, tapi ijazah dia tu kualiti. Berbanding dengan anak-anak hari ni kadang-kadang PhD, tapi PhD pun tak boleh. Tolong mai pergi kuliah ni, senak perut, tak boleh. Tolong mai didik anak-anak yatim, tak apa nak boleh, ada urusan lain. Tok Guru kita dulu, Allahu Akbar, hak mana semua api semua. Sampai kira tidur buat cerita
Tok Guru, kita kata orang dulu-dulu ni mereka mengaji itu berkah. Mereka tahu hak mana yang mereka nak kena hormat, hak mana mereka tak boleh makan. Kita hari ni sapu semua, apa yang ada makan. Jadi mana dia, kita harus mencontohi orang-orang yang mendahului kita, salafus soleh, orang-orang yang terdekat dengan kita yang dah meninggalkan kita. Contohi mereka. Moga-moga kita dapat keberkatan ilmu. Sedikit lagi daripada perkataan tadi, iaitu ada satu perkataan syair yang boleh kita mengambil pedoman daripadanya. Innal muallima wat tabiba kilahuma. Ada nuskah yang lain sebut kilaihima. Dia ni sebut sajalah, pasal ada nuskah yang lain menyebut kilaihima. La yansahani idza huma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta muallima. Sesungguhnya guru dan doktor itu, kedua mereka tidak akan menasihati jika mereka tidak dihormati. Bersabarlah menahan sakit andai kamu berkasar dengan doktor yang merawat. Berpadalah dengan kejahilanmu bila kamu kurang sopan dengan gurumu. Dua orang manusia ini, dia takkan bagi satu rawatan yang terbaik kalau kita tak hormat dia. Pergilah mana-mana hospital pun, atau bayar sehari 1000 pun kita ada, kalau kita tak hormat pada dia, duk cakap hui hai hui hai hui hai, jokah 2-3 kali, dia akan bagi rawatan yang biasa, bukanlah terbaik. Tapi kalau kita hormat dia, kita jaga, kita kata tingkah laku kita dengan dia, dia akan bagi satu benda yang terbaik. Lagi mana dia boleh buat, dia akan bagi. Kalau kamu tak boleh ikut pesanan tu, kamu tahanlah sakit, tak usah berubat. Duk kaki nak putih pun putih biarlah. Pasal apa? Tak mau berubat. Saya tak reti nak hormat dengan doktor, berkasar dengan doktor. Kalau kamu tahan dengan kejahilan, tak reti duduk, kita dalam keadaan kebodohan, tahan duduk dalam bodoh, patutlah kita kata tak payah hormat siapa pun tak apa. Tapi kalau kamu nak keluar daripada kebodohan, kejahilan, kamu hormatlah guru, sopan dengan guru. Ni saranan yang baik. Pasal apa saranan ni? Pasal orang kita kadang-kadang bila tegur, tak kena kaedah pun tak kena juga. Anak-anak kita kata jangan, dia lompat lagi, kita kena suruh buat. Loceng bunyi lah 8:12. InsyaAllah sikit daripada nasihat Imam Shibli. Kita habiskan sedikit perenggan ini. Pernah dikisahkan bahawa Harun Ar-Rasyid telah menghantar anaknya kepada Imam Asmu'i untuk beliau mengajarkan anak tersebut ilmu adab, sastra Arab dan sebagainya, dan ilmu-ilmu yang lain. Pada suatu hari khalifah melihat Imam Asmu'i membasuh kaki ketika berwuduk, sedangkan anak khalifah menuang air di kakinya. Kita mungkin khalifah tak pernah nampak anak Perdana Menteri tuang air basuh kaki kita. Kemah kata, hebat anak Perdana Menteri tuang air basuh kaki ni, hebat tak sangka. Apa Harun Ar-Rasyid buat? Marah tak sangka Harun Ar-Rasyid. Melihat kelakuan tersebut, Khalifah Harun lantas memarahi Imam Asmu'i. Marah. Kalau kita marah apa? Tak patut basuh sendirilah kaki tu, pasal basuh orang lain tuang. Marah. Seraya berkata, saya telah menghantarnya untuk Tuan mengajar dan mendidiknya. Kenapa Tuan tidak suruh dia menuangkan air dengan menggunakan sebelah tangan, sebelah lagi gosok kaki Tok Guru? Marah kih tu, bukan kata kih tolong tuang tu.
sebelah tuang, sebelah lagi gosok. Khidmat kepada tok guru. Hari ni jangan orang sentuh anak kita sikit, cubit ketiak ke apa ke, cikgu cubit anak saya. Ni masalah. Kita kata hak patut padan lah. Kalau patah riuk tu, padan lah kita pergi tanya pasal apa. Kalau takat cubit, bedai sikit, tarik telinga, janganlah marah sangat. Anak-anak di sekolah kadang-kadang ada benda nak kena cubit sikit, bagi dia cergas sikit, tarik sekben sikit, jentik hidung sikit. Biasalah tu ni, jentik hidung anak saya. Marah semua kita. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang ada malam ni, jangan terlalu cepat marah kepada cikgu. Tanya elok-elok, sembang elok-elok. Anak kita kena tibai, anak kita kena botak, anak kita kena gantung, tanya cikgu, pasal apa anak saya kena gantung? Jangan terpa serang cikgu. Yang lebih daripada tu, report polis. Allah, ni kes benda tak teruk pun, report polis jadi kes besar. Jangan sampai macam tu, berpada-pada di dalam tindakan. Jadi mana dia, itu antara perkara yang kita baca malam ini berkenaan cerita-cerita orang-orang soleh menghormati guru mereka. Dan kita pun nak sama-sama ke arah itu. Kita nak menghormati guru kita. Saya ambil satu nasihat yang terakhir daripada Imam Ash-Shibli saja. Kita kata untuk sebelum kita menangguhkan majlis, ambil nasihat daripada Imam Shibli. Imam Shibli sebut 4 benda. Kalau ada buku tulis, kalau tak ada buku pun ingat elok-elok. Imam Shibli kata yang pertama, buatlah satu-satu benda untuk dunia sekadar mana kamu hidup di atasnya. Kamu nak bekerja cari duit, cari. Kamu nak cari bini, cari. Kamu nak cari anak, cari. Sekadar mana nak hidup atas dunia. Bukan tak boleh cari duit, cari. Sekadar nak hidup atas dunia. Buatlah sesuatu untuk akhirat kamu sekadar mana kamu nak tinggal di sana. Lama dah tinggal di akhirat. Isyak ikut 2 hari ikut. Beda 2 hari. Cari amalan beda 2 hari yang kita nak pergi akhirat. Yang ketiga dia kata, buatlah amalan kerana Allah, ikhlas. Sekadar mana kamu berhajat kepadanya, berhajat kepada Allah. Hajat tahu mana kita dengan Allah Ta'ala? Tak banyak pun, hajat sikit-sikit ya. Buat sikit-sikit sudah. Amalan hak ikhlas tu buat sikit-sikit ya. Maksudnya apa? Hajat kita sikit ya dengan Allah. Yang keempat, buatlah amalan yang mengundang diri kamu masuk ke dalam api neraka sekadar mana kamu sabar dengan siksanya. Buat. Kamu nak buat apa dia yang boleh tarik diri ni masuk api neraka, buat. Sekadar kamu mampu tahan azab api neraka, sudah. Tahan 2 hari, buat 2 hari sudah. Buat dosa 2 hari ya. Tahan. Buat 3 hari tak tahan lah. Jenuh teriak dalam api neraka. Buat tera mampu ya. Jadi setiap 4 benda dia suruh buat. Dia tak ada kata jangan. Dia kata buat. Yang pertama buat apa? Buat amalan kerana dunia sekadar nak hidup atas dunia. Kita nak cari duit, cari. Sekadar nak hidup kan. Mati dah pindah milik dah, bukan hak kita dah. Buat untuk akhirat sekadar mana kita nak duduk di sana. Lama mana? 1 hari sama dengan 1000 tahun. Kena 2 hari baru 2000. Tak ada ligan kita. Yang ketiga, buat amalan ikhlas kerana Allah sekiranya sekadar mana kamu berhajat. Kamu tak hajat dengan Allah Ta'ala, tak payah buat lah. Tapi kalau berhajat, buat. Dan yang keempat, buatlah amalan kerana yang mengundang kamu masuk dalam api neraka sekadar mana kamu sabar dengan siksa dia. Kalau sabar, jenis sabar sungguh, tak apa. Tapi kalau jenis tak sabar, kena cuit dengan api neraka sikit, meraung tu tak habis riang, jangan duk buat. Jadi pesanan ini saya akhirkan perkataan saya malam ni lah.
Saya mohon banyak-banyak kemaafan kepada semua ahli jamaah atas ucapan-ucapan saya yang tak berapa kena. Saya main ganti ni biasalah, kadang-kadang tu tak semacam dengan hak asal. Hak asal dia bahasa lain, hak ganti dia bahasa lain. Tapi apa pun kita nak membacakan kisah-kisah orang yang baik untuk kita juga jadi baik. Pasal apa baca kisah orang baik? Pasal inda zikris salihin tatanazzalur rahmah. Bila mana kita duk sebut cerita-cerita orang soleh ni, rahmat turun. Jadi kita ni harap-harap dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu daripada saya malam ini. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis dengan membaca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.